Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhamiza binti Janawi, nama Matric A177295. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai adat perkahwinan masyarakat Bisaya menurut perspektif Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, acap kali timbul pertembungan di antara adat resam yang diwarisi daripada nenek moyang terdahulu dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ketinggalan juga adat resam dalam masyarakat Bisaya, khususnya dalam adat perkahwinan. Meskipun masyarakat Bisaya merupakan antara penduduk di Borneo Utara yang terawal menerima Islam, iaitu pada sekitar abad ke-13, namun masih terdapat segelintir masyarakat Bisaya yang masih mengamalkan adat yang diwarisi daripada nenek moyang mereka. Antara adat perkahwinan masyarakat Bisaya tradisional adalah membayar denda atas sebab-sebab tertentu. Antara denda yang menjadi adat adalah adat sogit pitas. Adat sogit pitas adalah suatu bayaran ganti rugi yang dikenakan kepada pihak lelaki kerana melakukan kesalahan tertentu seperti berkahwin dengan ahli keluarga terdekat, contohnya sepupu. Bayaran ganti rugi pula dibayar dalam bentuk haiwan ternakan seperti kerbau, lembu ataupun kambing ataupun ayam. Jika dilihat dari sudut perspektif Islam, adat sogit ini tidak dibenarkan oleh mufti kerajaan negeri Sabah untuk dilakukan oleh penganut yang beragama Islam kerana dipercayai mempunyai unsur khurafat. Hal ini demikian kerana adat sogit ini bertujuan untuk meredakan kemarahan penduduk kampung. Seterusnya adalah adat katigagan. Adat katigagan adalah suatu bayaran denda yang dikenakan kepada mana-mana pihak yang memutuskan pertunangan. Ini adalah tujuannya adalah untuk menjaga nama baik kedua-dua belah pihak keluarga. Jika dilihat dari perspektif Islam, beberapa ulama memberi pendapat mengenai bab penuntutan semula harta hantaran pertunangan setelah terputusnya hubungan pertunangan. Pendapat yang pertama, pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali yang mana menyatakan menuntut semula hantaran pertunangan adalah diharuskan. Sekiranya hadiah pertunangan masih wujud ainnya, maka perlu dipulangkan semula kesemuanya. Tetapi sekiranya ainnya sudah tidak wujud lagi, maka tidak perlu dipulangkan. Pendapat yang kedua adalah pendapat ulama mazhab Maliki dan Hanbali yang menyatakan bahawa tiada mana-mana pihak yang mempunyai hak untuk menarik semula hantaran walaupun ainnya masih lagi sempurna, kerana ulama mazhab ini berpegang pada hukum di mana penuntutan semula hadiah yang diberikan adalah tidak dibenarkan. Pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali yang mana mereka menjelaskan pihak lelaki tidak mempunyai hak untuk menuntut semula hadiah hantaran pertunangan yang telah diberikan kerana ulama mazhab ini berpegang bahawa hadiah yang telah diberikan tidak boleh diambil semula. Pendapat yang keempat, pendapat ulama mazhab Maliki, di mana ulama mazhab Maliki berpendapat bahawa adalah harus untuk menuntut semula pemberian hadiah pertunangan. Namun ulama mazhab ini berbeza pandangan berdasarkan pada siapa yang ingin memutuskan pertunangan. Andainya pembatalan pertunangan dilakukan oleh pihak lelaki, maka kesemua hantaran pertunangan itu adalah milik pihak perempuan. Namun demikian, ulama mazhab Maliki menegaskan untuk melihat kepada adat yang diamalkan oleh masyarakat setempat dalam bab memutuskan hubungan pertunangan ini. Maka berdasarkan pandangan daripada ulama mazhab Maliki, iaitu adat katigagan atau bayaran denda kepada pihak satu lagi akibat memutuskan pertunangan adalah tidak bercanggah dengan syariat Islam kerana ini adalah amalan masyarakat setempat dan diwarisi daripada nenek moyang terdahulu. Sebagai kesimpulan, adat resam dan diwarisi daripada nenek moyang adalah penting untuk dijaga, diwarisi dan diamalkan untuk mengelakkan daripada hilangnya warisan turun-temurun. Namun, apa yang lebih penting sebagai penganut yang beragama Islam adalah tidak melaksanakan adat resam yang bertentangan dengan syariat Islam agar akidah sentiasa terpelihara. Walaupun hanya segelintir sahaja adat perkahwinan suku kaum Bisaya yang bertentangan dengan syariat Islam, namun
penganut Islam. Namun, penganut Islam perlu sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan adat yang lain agar memperoleh kesejahteraan hidup dan sentiasalah menjalani hidup yang berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.